Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hafiz bin Samsudin. Nombor metrik 10 DTP 21F1024. Hari ini kami ingin membincangkan tentang fenomena taksub laman sosial di kalangan remaja. Apa itu laman sosial? Laman sosial merupakan satu laman web yang menyediakan platform untuk masyarakat yang mempunyai minat yang sama untuk berkomunikasi serta berkongsi pendapat dan pengetahuan mereka. Penggunaan laman web sosial pada tahun kebelakangan ini menunjukkan peningkatan yang begitu ketara. Laman sosial juga membolehkan seseorang individu berkomunikasi dengan individu yang lain, baik dalam negara ataupun di luar negara. Laman sosial mampu memberi impak yang berbeza kepada individu, masyarakat dan negara. Objektif tajuk fenomena taksub laman sosial di kalangan remaja. Yang pertama, untuk mengetahui implikasi penghasilan dan penggunaan laman sosial. Yang kedua, untuk mengetahui laman sosial memenuhi atau bertentangan dengan kehendak syariah. Yang terakhir, untuk mengetahui jalan penyelesaian fenomena taksub laman sosial di kalangan remaja. Fenomena taksub laman sosial di kalangan remaja ini adalah remaja yang berlebihan berlaman sosial sampai mengabaikan ajaran Islam, iaitu tidak berlebihan dalam berhiburan. Selain itu, laman sosial sangat sesuai digunakan sebagai laman dakwah ataupun menyampaikan ajaran Islam. Jadi, ilmu yang punyai dapat dilihat dan dibaca oleh semua orang yang berada di seluruh penjuru dunia. Untuk berjuang di jalan Allah terasa lebih mudah dengan tulisan-tulisan yang kita buat. Dengan mengajak dan menyeru dalam bentuk tulisan melalui laman sosial termasuk salah satu ibadah yang baik dan akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan qala innani minal muslimin. Maksudnya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah dan beramal soleh dan berkata sesungguhnya aku daripada kalangan orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil bin Muhammad Anwar. Nombor metrik 10 DTP 21F1012. Hari ini saya akan menguraikan 4 implikasi yang diperoleh daripada penghasilan dan penggunaan teknologi. Dia terbahagi kepada dua, iaitu kebaikan dan keburukan. Yang pertama, kebaikan laman sosial. Sebagaimana yang kita ketahui, penggunaan laman sosial dapat menambah kenalan baru, di samping hubungan yang telah lama putus dapat dieratkan semula. Apabila seseorang itu telah menamatkan sesuatu pengajian di sekolah menyebabkan mereka telah terputus hubungan antara satu sama lain, laman sosial ini akan digunakan sebagai suatu medium utama untuk mencari kenalan lama yang telah terputus. Mereka dapat mengetahui kerjaya yang telah dicuburi oleh rakan dan dapat berinteraksi antara satu sama lain. Mereka juga dapat menyampaikan maklumat seperti mengadakan sesuatu perjumpaan di sesuatu tempat dengan mengumpul guru-guru dan rakan-rakan. Perkara ini menjadi mudah kerana dapat menjimatkan masa dan tenaga dengan cara menggunakan kemudahan yang sedia ada. Jadi jelaslah bahawa penggunaan laman sosial boleh menambahkan kenalan yang baru. Selain itu, ramai remaja juga menghabiskan masa mereka dengan laman sosial. Dengan adanya laman sesawang ini, mereka dapat mengisi masa lapang mereka dengan melayari internet. Bagi mereka yang bijak, di samping mengisi masa lapang, antara mereka membuat bisnes dan membuat
promosi melalui laman sesawang sosial seperti Facebook dan Instagram. Mereka juga dapat menjadikan laman sosial tersebut sebagai alternatif untuk menambahkan pendapatan bulanan mereka. Oleh itu, medium ini dapat menjimatkan masa dan tidak perlu bersesak-sesak di pusat membeli belah untuk membeli sesuatu barangan. Yang kedua, keburukan laman sosial. Penggunaan laman sosial bukan sahaja mendatangkan kesan yang positif, malah mendatangkan kesan negatif. Penggunaan laman sosial menyebabkan golongan remaja menjadi lalai dalam melakukan sesuatu tugasan. Kepelbagaian aplikasi yang menarik seperti permainan yang terdapat dalam laman sosial mampu menarik minat penggunaan laman sosial tersebut. Hal ini menyebabkan penggunaan akan berasa seronok sehingga leka dan lalai untuk menyempurnakan urusan mereka. Tambahan pula, penggunaan laman sosial juga memberikan kesan kepada prestasi pelajaran dalam kalangan remaja. Hal ini akan menyebabkan mereka mengabaikan pelajaran kerana tiada masa yang diperuntuk untuk mengulang kaji pelajaran. Selain itu, laman web sosial menjejaskan fungsi dan peranan bahasa sebagai ejen penting dalam menyatupadukan rakyat. Penggunaan laman sosial menggunakan ayat perkataan yang ringkas telah merosakkan kemurnian bahasa, menjadi sukar difahami dan disalah tafsir maksudnya. Kegairahan menggunakan kependekan dan akronim akan menukar dalam tugasan dan kerja penulisan pelajar. Kesannya kualiti penulisan dan kecakapan mengeja akan berkurang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Danish bin Asa. Nombor metrik 10 DTP 21F1016. Saya akan membentangkan kemajuan teknologi memenuhi atau bertentangan dengan kehendak syariah atau hukum fiqh. Memenuhi syariah. Yang pertama ialah menyebarkan semua maklumat yang positif dan mendatangkan kebaikan kepada pengguna, sebagai contoh menyebarkan ilmu agama. Yang kedua ialah menyebarkan ilmu yang kita tahu dari semasa ke semasa. Bertentangan dengan syariah pula, yang pertama ialah membuat status yang boleh menyakiti hati orang lain. Dari situ juga ianya boleh mengundang pergaduhan dan permusuhan. Ini disebabkan sikap pengguna laman sosial yang tidak beritikad. Yang kedua ialah pengguna yang suka mengepost gambar atau video lucah dalam laman sosial. Ia boleh meruntuhkan akhlak seseorang. Hal ini juga boleh meningkatkan kes jinayah. Dalil dari Allah Subhanahu Wa Taala, Zahara fasadu fi barra wal bahri bima kasabat aydina siliyuzi kuhum ba'dal lazi amilu la'allahum yarji'un. Dari surah Ar-Rum ayat 41. Maksudnya, telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di lautan dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah Subhanahu Wa Taala hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang telah mereka lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Cara bagi mengatasi permasalahan bagi kemajuan teknologi yang tidak mengikut kehendak syariah atau hukum fiqh. Yang pertama ialah sarana kepada masyarakat. Masyarakat perlu peka terhadap penggunaan teknologi dalam kehidupan mereka yang berkaitan dengan hukum agama agar tidak terjerumus dalam kesalahan beramal.
Masyarakat juga tidak boleh menjadikan teknologi sebagai jalan singkat untuk memenuhi sesuatu kehendak khasnya dalam persoalan ibadah. Keaslian dalam ibadah perlu dipelihara sebaiknya dan diwarisi oleh generasi demi generasi. Justru, masyarakat perlu merujuk ulama yang pakar dalam bidang tersebut sebelum melakukan sesuatu perkara khasnya berkaitan ibadah. Seranan kepada penguatkuasa agama. Yang pertama ialah para mufti dan jawatan kuasa agama perlu lebih proaktif mengadakan muzakarah dan menjawab persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh masyarakat, terutama yang berkaitan dengan fikah semasa. Dalam masa yang sama, sudut pandang maqasid syariah perlu diperluas untuk memberikan kefahaman yang menyeluruh kepada masyarakat dan melatih mereka untuk berfikir dalam kerangka yang lebih mencakup dan sistematik. Yang kedua ialah garis panduan syariah dan hasil muzakarat perlu diperjelaskan dengan lebih sistematik kepada masyarakat. Pemilih bahasa yang mudah dan medan untuk menyampaikan maklumat perlu diperkasa dan dititik berat demi memastikan maklumat tersebar kepada seluruh masyarakat dan boleh difahami dengan baik. Kesimpulannya, penggunaan laman sosial secara beretika mendatangkan pelbagai kebaikan dan keburukan kepada kita. Namun, impak negatif yang wujud tidak seharusnya dipandang enteng oleh pihak yang bertanggungjawab. Tindakan sewajarnya harus diambil terhadap laman seseorang yang tidak bertanggungjawab. Sebagai manusia yang berakal, pastinya kita perlu menangkis setiap perkara yang buruk. Pepatah pernah mengatakan bahawa mencegah itu lebih baik dari mengubati.